Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Kawasaki yang mana keputusan berakhir dengan seri 0-0. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Kawasaki menguasai hampir keseluruhan perlawanan, akan tetapi pada perlawanan ini juga Kawasaki tidak mempunyai langsung shot on target ketika menentang Johor Darul Takzim. Ini adalah perlawanan pertama mereka tidak mempunyai shot on target sejak tahun 2017. Ini menunjukkan yang barisan pertahanan JDT memang betul-betul solid pada perlawanan semalam, dari segi marking, daripada segi interception, daripada segi blocking, crossing dan juga cutback memang sangat-sangat solid, ditambah pula dengan trio midfield JDT yang mempunyai work rate yang tinggi, iaitu Afiq Fazail, Nacho Insa, Leandro Velasquez yang sering membantu bahagian pertahanan pasukan JDT ketika JDT diserang. Manakala untuk pasukan Kawasaki Frontale, mereka juga bermain dengan baik di bahagian pertahanan. Mereka berjaya untuk merantai pergerakan Arif Aiman, Bekson dan juga Forestry dengan marking 2-on-1 ataupun 2 versus 1 untuk memastikan yang trio bahagian hadapan JDT ni tak boleh nak bergerak bebas untuk melancarkan serangan pada perlawanan semalam. Dan Kawasaki juga menunjukkan satu performan yang baik apabila mereka melakukan high pressing ataupun tekanan yang tinggi, bukan untuk merampas bola tetapi ketika first ball ataupun build up pertama yang cuba dilakukan oleh JDT melalui hantaran daripada Fariza dari bawah, yang mana jika kita lihat memang pemain-pemain Kawasaki akan cuba untuk challenge dan juga memberi tekanan ketika JDT punya first ball dihantar ke bahagian hadapan, dan perkara tersebut mereka berjaya untuk rampas first ball tersebut dengan melakukan interception dan terus melakukan serangan di kawasan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Baiklah, pada perlawanan semalam boleh saya katakan keputusan seri itu adalah deserve untuk kedua-dua tim dengan corak permainan yang bertahan dan juga menyerang daripada Kawasaki. Kemungkinan mereka tiada nasib yang baik untuk pecahkan pertahanan JDT pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah kekuatan dan juga apa perkara yang boleh dipuji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh dipuji tentang defense department pasukan JDT yang diketuai oleh Syarul Saad, Shane Lowry, Corbin Ong dan juga Matthew Davis, yang mana keempat-empat player ni menunjukkan satu chemistry yang bagus. Mereka berjaya untuk menunjukkan disiplin yang sangat tinggi dengan memastikan mereka berjaya untuk merantai front three pasukan Kawasaki, dan mereka tidak memberi ruang yang banyak untuk pemain-pemain Kawasaki penetrate ke dalam kotak penalti. Kita boleh lihat pada perlawanan semalam memang Kawasaki agak buntu untuk masuk ke dalam D-box pasukan JDT, terutamanya di bahagian kiri dan juga bahagian tengah. Apabila Corbin Ong di bahagian kiri memang melakukan tugas beliau dengan sangat baik, dan di bahagian tengah Shane Lowry dan juga Syarul Saad, boleh saya bagi pujian yang lebih kepada Syarul Saad pada perlawanan semalam apabila berjaya untuk marking Leandro Damiao dengan sangat-sangat cemerlang, sehingga Leandro tak ada ruang yang banyak untuk menerima bola dan juga menerima umpanan daripada rakan-rakan dia. Boleh saya katakan Leandro semalam memang kena marking daripada Syarul Saad dan berada dalam poket Syarul Saad dengan sangat baguslah. Yang mana semalam Kawasaki lebih suka untuk attack di bahagian kanan JDT menggunakan Marcinho sahaja. Tetapi benda tersebut memang tidak mudahlah apabila Marcinho hanya mempunyai pacing ataupun kelajuan tetapi tidak mempunyai hantaran dan juga finishing yang baik, menyebabkan bahagian kiri pasukan Kawasaki itu tidak mampu untuk memanfaatkan gerakan-gerakan yang berbahaya yang sudah dilaksanakan oleh Marcinho yang mempunyai kelebihan daripada kelajuan, disebabkan kestabilan dan juga disiplin yang tinggi ditunjukkan oleh barisan pertahanan JDT daripada segi melakukan interception, dari segi blocking, dari segi marking, daripada segi menutup ruang-ruang yang banyak untuk pemain Kawasaki menerima bola, dan mereka juga agak compact dan juga kompos pada perlawanan semalam untuk defend department pasukan Johor Darul Takzim. Jadi untuk back four pasukan JDT ni memang saya boleh puji dan memang patut diberikan pujian disebabkan kehebatan mereka. Pasukan Kawasaki tak ada shot on target dan sukar untuk masuk dalam D-box ataupun penetrate pasukan JDT punya pertahanan pada perlawanan semalam. Dan Leandro Damiao memang tak bergerak bebas, tak ada peluang yang
sangat-sangat klinikal untuk dia sudahkan dan tak ada peluang yang jelas, dia memang berada dalam poket Syarul Saad saja pada perlawanan semalam. Itu perkara pertama yang boleh saya puji. Perkara yang kedua boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah di bahagian tengah, iaitu peranan Afiq Fazail, Nacho Insar dan juga Leandro Velasquez. Yang mana saya boleh cakapkan tentang Nacho dan juga Afiq, yang mana kedua-dua player ni telah memberikan sedikit dimensi untuk bahagian tengah pasukan JDT untuk menghalang gerakan dan juga build up yang cuba dilakukan oleh barisan tengah pasukan Kawasaki. Dan kita boleh tengok bagaimana penglibatan Nacho dan juga Afiq Fazail di bahagian tengah dalam melakukan tugas ketika JDT diserang. Mereka banyak untuk drop ke bawah bagi melakukan interception dan mereka berjaya untuk merampas bola di kawasan JDT sendiri, yang mana tugas Afiq dan juga Nacho telah memberi sedikit keselesaan untuk membantu bahagian pertahanan Johor Darul Takzim daripada terus diserang oleh pemain-pemain Kawasaki. Kita boleh tengok Afiq dan juga Nacho semalam memang menunjukkan work rate yang tinggi daripada segi untuk bertahan, dan mereka juga kadang-kadang involve untuk berada dalam kondisi ketika Johor Darul Takzim menyerang. Tetapi disebabkan itulah Afiq Fazail dan juga Nacho diturunkan dalam first 11 berbanding Nazmi, yang mana Afiq ditugaskan untuk bermain dahulu. Sebab apa? Sebab defensive rate ataupun kelebihan yang ada pada Afiq ni adalah dia mampu untuk mempunyai pertahanan ataupun kemampuan untuk membantu bahagian pertahanan JDT dengan lebih baik berbanding dengan Nazmi yang bermain sebagai box to box ataupun boleh dikatakan more to offensive player lah. Tu sebab Nazmi dimasukkan pada second half sewaktu dah 15 ke 20 minit yang terakhir. Waktu tu JDT baru nak lancarkan serangan. Jadi untuk first half dan juga awal second half memang mereka menggunakan Afiq dan juga Nacho untuk menyebabkan barisan serangan Kawasaki tak boleh nak attack, dan barisan pertahanan JDT ada numbers of player ataupun ada kekuatan yang lebih untuk membantu bahagian pertahanan daripada ditembusi ke dalam kotak penalti pasukan Johor Darul Takzim. Jadi midfield JDT ni memang memainkan peranan yang sangat penting, iaitu Nacho, Afiq dan juga Leandro ketika first half dan ketika 20 minit pertama second half. Itu yang boleh saya puji lah untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah mereka bermain dengan sangat sabarlah. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan sebenarnya kedua-dua pasukan bermain dengan agak sabar dan mereka sedang menunggu kesilapan-kesilapan mudah yang dilakukan oleh barisan pertahanan antara kedua-dua pasukan. Tetapi sayang apabila kedua-dua pasukan tidak menjumpai dan tidak melakukan kesilapan mudah untuk memberikan ruang kepada player-player di hadapan untuk menyerang. Jadi boleh dikatakan sebab itulah kedua-dua pasukan deserve untuk seri. Sebab apa? Sebab kesabaran antara kedua-dua pasukan tu agak tinggi dan mereka kedua-dua pasukan menunjukkan disiplin yang sangat tinggi in term of tactical wise dan sebagainya pada perlawanan semalam. Itu memang patut dipuji lah untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang keempat, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah ketika mereka cuba untuk bertahan. Yang mana semalam mereka ada juga gunakan tactical switch. Yang mana pada first half kita boleh tengok kadang-kadang JDT bermain dengan 3-5-2 untuk menyerang, dan kadang-kadang ketika bertahan mereka bermain dengan 4-1-4-1 dan membuatkan mereka juga kadang-kadang ubah formation kepada 4-3-3 untuk memberi dinamik dan juga dimensi yang baru ketika di dalam padang. Dan juga perubahan formation di atas padang tu telah menyebabkan flexibility untuk barisan pertahanan dan juga barisan tengah JDT untuk lebih compact dan juga lebih senang untuk absorb serangan ataupun absorb tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain Kawasaki ketika first ball ataupun ketika JDT cuba nak build up daripada bawah. Itu perkara yang boleh saya pujilah untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji pada perlawanan semalam, walaupun dengan adanya pertukaran yang mana kita boleh tengok Safawi masuk, Nazmi masuk, Ramadan masuk, Safiq Rahim masuk, yang mana kemasukan player yang baru ketika second half ni telah memberikan sedikit perubahan kepada corak permainan JDT. Yang mana macam saya cakap tadi, ketika first half dan juga ketika 20 minit yang pertama di second half, JDT lebih memfokuskan kepada bahagian tengah untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi ketika 20 minit yang terakhir di second half, mereka memasukkan player yang lebih ofensif
untuk membantu bahagian hadapan. Dan benda tu kita dapat lihat ada beberapa gerakan yang memang sangat positif ditunjukkan oleh pemain seperti Nazmi, Safawi, Hazwan Bakri, Ramadan, Safiq Rahim, yang mana mereka berjaya untuk menyerang pasukan Kawasaki dengan beberapa percubaan lah. Tetapi sayanglah percubaan tersebut boleh dikatakan tersasar dan tidaklah on target. Tetapi perubahan positif tu kita nampak yang memang JDT masukkan player di second half ni adalah untuk memastikan yang mereka boleh bertindak lebih ofensif untuk menyerang pemain-pemain Kawasaki di akhir-akhir minit perlawanan. Jadi benda tu patut dipujilah untuk Benjamin Mora. Daripada segi tactical wise, beliau sangat bijak dengan perubahan dan juga pertukaran pemain, dan yang mana dia mengaturkan untuk bertahan, dan di beberapa belas minit yang terakhir dia mengatur untuk menyerang. Jadi itu benda yang boleh dipuji untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Dan untuk kelemahan pasukan Johor Darul Ta'zim pada perlawanan semalam, boleh saya katakan antara yang pertama, mereka juga terlalu expose di bahagian kanan, iaitu di bahagian Matthew Davis, disebabkan ada pemain yang mempunyai advantage ataupun kelebihan daripada kelajuan seperti Marcinho, yang mana beberapa kali gerakan yang dilakukan oleh Marcinho hampir menjaringkan gol. Tetapi sayanglah, macam saya cakap, Marcinho ni kelebihan ataupun dia mempunyai advantage hanyalah daripada kelajuan dan juga ball control. Tetapi daripada segi finishing dan juga daripada segi cutback ataupun hantaran lintang, beliau sangat-sangat lemah. Decision yang dia buat pun agak lambat. Tetapi kelajuan dia tu memang tak boleh dinafikan lah. Mampu memberikan satu ancaman yang besar kepada barisan pertahanan JDT. Sekiranya mereka sedikit terleka sahaja semalam, kemungkinan Marcinho boleh manfaatkan peluang tersebut. Tetapi nasib baiklah untuk pertahanan JDT, mereka agak solid. Yang mana bila Marcinho berjaya beat Matthew Davis, Syarul Saad terus akan cover tempat Matthew Davis untuk memastikan yang Marcinho tak boleh nak bergerak bebas ke hadapan. Jadi memang defense department pasukan JDT mantap, solid, memang tu lah. Yang kedua, kelemahan JDT yang kedua adalah pada first half dan juga second half. Ketika mereka cuba untuk merancang menyerang, mereka terlalu lambat untuk memberi support play. Yang mana kita boleh tengok JDT cuba untuk counter, tetapi counter attack yang cuba dilakukan oleh JDT agak slow. Apabila Backson, Forestry atau Arif Aiman, mereka sedikit berkeseorangan di hadapan, dan banyak player yang gagal untuk naik ke atas dengan cepat lah. Sebab apa? Sebab mereka telah memfokuskan terlalu untuk bertahan dan diserang dengan hebat oleh Kawasaki. Jadi apabila nak counter tu, kita boleh tengok Backson bila dapat bola, dia banyak berkeseorangan, dia terpaksa tunjukkan kehebatan individu dia untuk dribble seorang 2-3 player. Tetapi pemain pertahanan Kawasaki dah ramai, mereka attack Backson dalam 3 versus 1 macam tu, Backson akan kehilangan bola dengan cepat. Jadi benda tu JDT perlu perbaiki daripada segi counter attack. Sekiranya mereka nak main bertahan ke counter, mereka perlu lebih laju dan perlu lebih keyakinan untuk memberi support kepada bahagian hadapan untuk memastikan yang counter attack tersebut berjaya untuk setiap pergerakan yang mereka lakukan. Jadi secara overallnya semalam JDT seri memang keputusan yang adil dan saksama. Mereka bermain dengan baik, defense department dengan juga midfield menunjukkan satu persembahan yang mantap. Perubahan player di second half menunjukkan yang mereka lebih positif untuk menyerang, dan benda tersebut memang patut dipuji untuk pasukan Johor Darul Ta'zim, dan berjaya untuk mengikat Kawasaki tanpa ada shot on target. Itu adalah pencapaian yang sangat besar lah untuk pertahanan Johor Darul Ta'zim. Baiklah, itu untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Untuk pasukan Kawasaki Frontale, apa perkara yang boleh kita puji dan apa perkara yang boleh kita cakap tentang Kawasaki ni? Perkara pertama yang boleh saya cakap tentang Kawasaki ni adalah daripada segi mereka punya build up dan juga high pressing. Yang mana mereka melakukan build up daripada bawah dan mereka juga melakukan high pressing. Yang mana high pressing mereka ni bukannya mereka memberi tekanan kepada pemain JDT ketika pegang bola, tetapi high pressing mereka ni kebanyakan dilakukan adalah untuk intercept first ball yang dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim. Ini bermaksud apabila JDT cuba build up daripada Farizal, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok Farizal banyak melakukan hantaran ke kiri ke kanan untuk mencari Kobing ataupun Matthew Davis. Ketika hantaran dilakukan oleh Farizal, pemain-pemain Kawasaki akan terus melakukan tekanan yang tinggi dengan cubaan untuk intercept the first ball, bola yang pertama tersebut, untuk mereka rampas bola tersebut ketika JDT cuba build up daripada Farizal. Dan perkara tersebut beberapa kali berjaya lah, dan
mereka berjaya untuk menyerang JDT ketika merampas bola tersebut. Tetapi nasib baiklah disebabkan kecekapan daripada defense JDT, beberapa peluang yang terbuka tu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh barisan hadapan pasukan Kawasaki. Hasil cubaan mereka melakukan pressing ketika untuk merampas first ball dari pasukan JDT. Itu pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kawasaki Frontale pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kawasaki ni adalah tentang mereka punya first touch dan juga mereka punya one touch football. Yang mana kita boleh tengok gerakan-gerakan yang mereka lakukan di bahagian kiri menggunakan Marcinho, kebanyakannya mereka menggunakan one touch football. Seorang player sentuh sekali passing dan mereka berjaya buka game tu dengan sangat baik. Memang one touch dan juga tiki taka yang ditunjukkan oleh pasukan ataupun short passing yang ditunjukkan oleh pasukan Kawasaki ni memang superb, memang berlainan daripada JDT. Tetapi sayanglah, macam saya cakap, striker utama mereka telah dirantai, mereka tak boleh nak buat apa, so mereka gagal, mereka buntu. Jadi boleh saya katakan mereka juga lack of creativity apabila mereka asyik cuba benda yang sama tetapi gagal untuk tembusi juga barisan pertahanan JDT. Jadi mereka juga lack of creativity, tak ada creativity untuk menyerang dengan taktikal yang lain. Begitu juga dengan JDT. Jadi boleh saya katakan disebabkan itulah mereka deserve untuk seri pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Kawasaki adalah mengenai defense department mereka juga, yang mana mereka juga berjaya untuk man marking dengan sangat-sangat bagus. Tetapi marking yang mereka lakukan ni bukannya one on one marking. Mereka akan gunakan 2 ataupun 3 player untuk marking seorang player JDT. Contohnya saya bagi Arif Aiman, beliau dimarking oleh 2 ataupun 3 player pasukan Kawasaki untuk memastikan yang Arif Aiman ni tak boleh nak melakukan dribbling ataupun gelecekan yang sangat menarik untuk penetrate ataupun tembusi barisan pertahanan pasukan Kawasaki. So apabila ada 3 lawan 1, memang susah lah untuk pemain-pemain JDT beat ataupun kalahkan 3 player Kawasaki tersebut, dan mereka juga tak boleh nak bergerak bebas. Jadi terpaksa passing bola pergi belakang balik ataupun cuba untuk buka game dengan mencari out ataupun corner sahaja pada perlawanan semalam. Jadi memang daripada segi marking Kawasaki ni memang orang kata apa, tak normal lah. Memang marking yang gila-gila. Memang tak mau bagi ruang langsung kepada winger ataupun pemain JDT untuk bergerak bebas di bahagian hadapan. Jadi secara kesimpulannya, kedua-dua pasukan deserve untuk seri. Tetapi JDT patut diberi pujian sebab kita tahu Kawasaki adalah pasukan yang terbaik di Asia, nombor 1. So mereka tak ada shot on target. Itu adalah satu persembahan yang patut dipujilah untuk Johor Darul Takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.